Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat pesanan cikgu tadi, sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu Raimi. Ya. Kita sambung balik kelas kita. Baiklah anak murid. Terima kasih. Okey, jadi ramai yang tertanya apa itu lemak tepu dan dengan lemak tak tepu. Jadi sekarang kita akan belajar lebih spesifik, lebih mendalam kenapa satu logam lemak itu dikenali sebagai lemak tepu atau lemak tak tepu. Okey, kita lihat pada struktur molekulnya. Okey, Akmal, Akmal kita tahu satu yang huruf C ni adalah unsur bagi karbon dan H ni adalah hidrogen. Jadi satu unsur karbon dia boleh bergabung dengan 4 ikatan. Contohnya 1, 2, 3, 4 ikatannya. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, semua ikatan karbon ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Bermakna ia sudah tepu. Maksud tepu itu ialah atom hidrogen yang bebas yang di luar tidak boleh lagi masuk dekat mana-mana ikatan yang ada pada sebatian lemak tepu tersebut. Jadi macam Akmal belajar dah tepu. Maksudnya tak boleh masuk lagi. Jadi lemak tepu maksudnya hidrogen bebas ataupun yang di luar tidak boleh masuk dalam sebatian lemak tepu itu. Okey, faham Akmal? Okey, lemak tak tepu dia adalah berlawanan dengan lemak tepu. Di mana kita lihat pada ikatannya ialah, kita lihat di sini, ikatan ini kita namakan sebagai ikatan kovalent ganda 2. Bermakna masih boleh lagi masukkan mana-mana hidrogen yang bebas untuk bergabung dengan atom karbon di sini. Jadi ia boleh masuk lagi. So dia masih belum tepu. Jadi kita namakan sebagai lemak tak tepu. Faham Akmal? Faham cikgu. Okey, jadi ini dia punya hidrogen dah maksimum, yang ini hidrogen masih belum maksimum. Boleh masuk lagi. Okey, tak tepu. Okey? Baik. Seterusnya, apakah persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Okey, yang pertama, kedua-duanya adalah merupakan sebatian organik di mana kedua-duanya datangnya daripada benda hidup. Sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Macam tadi lah. Lemak tepu daripada mana? Haiwan. Haiwan. Lemak tak tepu? Tumbuhan. Pandai. Okey, kedua-duanya adalah organik. Yang kedua adalah mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Cara ingat CHO. Pandai juga Akmal. Okey, yang ketiga, kalau kita ada minyak lah contohnya Akmal, kita letak dalam air, kemudian kita kacau, adakah minyak dengan air itu akan bercampur? Tidak, cikgu. Okey, kesimpulannya adalah lemak tepu dengan lemak tak tepu, dia tidak akan melarut di dalam air. Okey. Yang keempat, lemak tepu dan lemak tepu ni adalah sumber penting bagi asid lemak dalam badan manusia. Okey, itu ialah persamaan. Asyik Seremi dia cakap kita nak uji Akmal pula pada kita punya perbezaan. Awal cikgu Betul. Kita kena uji Akmal. Akmal ni fokus dalam kelas Seremi ataupun tidak. Baik cikgu. Jadi murid-murid di rumah pun boleh sama-sama belajar dan kita tengok adakah jawapan Akmal betul atau betul. Okey. Alright. Jadi perbezaan yang pertama adalah dari sudut sumber. Mana asalnya lemak tepu dan mana asalnya lemak tak tepu ni? Mana kita boleh dapat? Silakan Kemal. Okey, ini tadi cikgu pun dah beritahu banyak kali kepada saya dan juga murid-murid kat rumah, iaitu kalau haiwan semestinya sumbernya datang, maksud saya lemak tepu sumbernya datang daripada haiwan cikgu. Okey, dan bagi lemak tak tepu pula sumbernya datang daripada tumbuhan cikgu. Okey, kita tengok jawapan Kemal. Sumber lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu betul. Betul ke cikgu? Alhamdulillah. Pandai Akmal. Okey, yang keduanya adalah perbezaan kedua adalah keadaan pada suhu bilik. Okey, apakah bentuk keadaan lemak tepu pada suhu bilik iaitu 27 darjah Celsius? Dan juga lemak tak tepu, apakah keadaannya pada suhu bilik? Boleh Akmal bezakan tak? Sorry cikgu. Saya terbuka yang ni pula jawapannya. Okey, alright. Keadaan pada suhu bilik cikgu, semestinya kalau lemak tepu, tadi pun cikgu ada beritahu iaitu kalau pepejal ni suhu bilik dia cukup adalah pepejal cikgu. Pepejal ialah lemak tepu cikgu. Betul. Macam ayam, daging. Okey, mentega contohnya, dia ialah daripada lemak tepu. Betul tu cikgu. Okey, kalau semestinya tak tepu? Lemak, inilah cikgu, cecair. Cecair, betul. Contoh minyak. Pandai. Olive oil. Betul. Minyak zaitun. Minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Ya. Okey. Takat lebur pula ialah di mana pada suhu bilik ataupun suhu yang rendah, mana yang akan mencair terlebih dahulu? Yang anda membutuhkan pepejal jadi cair. Mana cair?
Kalau takat lebuh bagi lemak tepu tinggi cikgu. Tinggi. Ha. Okey. Confirm tinggi cikgu. Tampar dulu. Saya tambah sini cikgu Okey. Ruang tak cukup cikgu. Okey. Dan kalau takat lebuh bagi lemak tak tepu semestinya rendah sebab dia kan cecair cikgu. Betul. Takkan dia jadi tinggi. Betul. Ah. Pada suhu bilik dia sudah mencair. Jadi Betul cecair tu. betul. Tengok Okey. jawapan Akmal pun betul juga. Pandai betul Akmal. Ya, Okey. okey. Yang keempat, bilangan atom hidrogen baru je saya terangkan dalam molekul. Okey. Lemak tepu bagaimana dengan lemak tak tepu? Okey cikgu. Macam tadi kan cikgu dah cakap lemak tepu, ingat tak dia punya C Betul, dia tu betul. semua dah penuh, Dah komplit. penuh, komplit. Jadi semestinya bagi lemak tepu bilangan atom hidrogen dalam molekul adalah maksimum. Maksimum. Maksudnya Ya. boleh lagi tak masuk lagi Dah Akmal? tak boleh dah, cikgu. Dah maksimum dah tak boleh masuk lagi. Dah tepu. Dah tepu, pandai. Ha. Dia berajar kita balik. Ya. Tapi Okey. bagi lemak tak tepu pula bilangan atomnya belum maksimum. Jadi dia punya hidrogen tu boleh masuk lagi Betul, dalam karbon. Betul, sebatang karbon. Yeah. Pandai. Kita Okey. cek jawapan Akmal betul. Dan Yap. yang terakhir, Aha. jadi disebabkan lemak tepu dah maksimum hidrogennya, lemak tak tepu belum maksimum lagi, Yap. boleh ke berlaku penambahan atom hidrogen ke dalam lemak tepu dan juga lemak tak tepu, Akmal? Ini ada talian hayat ke cikgu? Tidak ada, Akmal. Okey, kalau penambahan atom macam tadi kita baru je cakap tadi yang mana memang dah tak boleh dah, Maksimum. cikgu. Maksimum dah tak boleh. Ya. Jadi jawapannya tak boleh cikgu. Ya, tak boleh. Tampakkan jawapan Akmal. Ya. Baik cikgu. Maafkan saya cikgu. Okey. Okey. Jadi pilihan jawapannya minta maaf ya. Ia agak dia terjatuh tadi. Jadi jawapannya adalah tidak boleh. Okey. Kalau lemak tak tepu, dia dah belum maksimum. Boleh tak hidrogen tambah lagi dalam tu? Oh, can teacher? Yes, very good, Akmal. Ya. Okey, jadi saya letak dekat sini. Ya, jadi kita boleh semak jawapan Akmal semua betul. Tepukan untuk Akmal. Terima kasih. Okey, Akmal kembali ke papan ganjaran. Sila tampalkan poin ganjaran anda. Ya, cikgu. Ya. Saya tahu mesti cikgu nak bagi satu kan sebab kita kena sentiasa bersyukur. Ya, kali saya nak bagi 2. Alhamdulillah. Saya nak bagi 2. Okey, cikgu. Terima kasih, Jadi kita cikgu. kena bersyukur, cikgu. Alhamdulillah, bagus Akmal. Okey, cikgu. Sudah dapat Jadi 3 Akmal dah. boleh bezakan tak antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Boleh, cikgu. Okey. Sebenarnya mudah, cikgu. Ya kan? Senang. Jadi penting ke lemak dalam kehidupan harian kita ni? Itu saya nak tanya, cikgu. Okey, tanya Akmal. Sebenarnya kita ni kan, hidup ni sama ada lemak ni bagus ke tak bagus, cikgu? Okey, lemak memang penting dalam kehidupan harian kita. Tetapi dia kena ambil dalam kuantiti yang Sedikit. Kalau kita tengok piramid makanan pun dia berada di bahagian atas. Jadi perlu kuantiti yang kecil. Tetapi apa tujuan lemak dalam badan kita? Contohnya adalah untuk membekalkan tenaga dan juga melindungi organ dalaman seperti jantung, hati, ginjal, semua diseraputi dengan lemak. Okey, untuk mengelakkan daripada cedera. Dan untuk haiwan yang tinggal di kutub utara contohnya, dia punya lapisan lemak yang tebal untuk apa? Untuk ni cikgu, suhu dia. Sebagai penebat. Penebat. Ya, supaya badan dia tidak rasa sejuk. Sejuk. Jadi penting tak lemak? Penting juga, tapi Penting. apa kesan kalau lemak berlebihan? Ya, itu yang kita akan tanya. Sekiranya berlaku berlebihan lemak, dia akan memberikan kesan terhadap kesihatan kita. Okey. Semua orang tahu pernah dengar perkataan kolesterol dalam lemak. Jadi, bagus ke tak bagus kolesterol ni? Tidak. Tidak. Okey, secara teknikalnya ramai yang kata tidak. Sebenarnya dalam kita punya makanan, contohnya lemak tepu mengandungi paling banyak kolesterol dan sebenarnya dia penting, Akmal. Okey, contoh kolesterol kepentingan dalam badan kita ialah pembentukan membran plasma. Kalau memurid bayang sekatan 1, setiap sel badan kita ni dia ada membran plasma. Untuk minum membran plasma kita perlukan kolesterol. Penting kan? Dan yang keduanya adalah untuk menghasilkan jus hempedu dan juga hormon seks, iaitu untuk membantu kita punya pertumbuhan. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, kita akan dapat batu karang, hempedu dan juga jaundice. Okey? So kita kena tahu kalau kolesterol yang berlebihan ini, dia akan menyebabkan batu karang terbentuk pada kita punya salur hempedu. Jadi bila dia tersekat kat situ, jadi salur hempedu ni tak boleh mengalirkan dia punya hempedu, menyebabkan seorang itu mendapat penyakit jaundice. Akmal tahu tak apa itu jaundice? Demam kuning, cikgu ya? Demam kuning, betul. Jadi kulit kita kekuningan, mata kita pun kekuningan. Disebabkan oleh saluran hempedu kita tersumbat oleh kolesterol. Okey. Bahaya kan? Bahaya,
bahaya, cikgu. Okey, lagi bahaya adalah penyakit aterosklerosis. Sebut Akmal. Aterosklerosis. Itu dia, cikgu. Ya. Ya. Jadi aterosklerosis ni kalau kita mengambil berlebihan kolesterol, dia akan menyebabkan mendapan pada saluran arteri kita. Oh. Jadi bila saluran arteri kita termendap, dia jadi sempit. Bila dia sempit akan menyebabkan pelbagai penyakit, contohnya hipertensi, iaitu tekanan darah tinggi. Betul, kena pam jantung yang kuat untuk bawa darah ni. Yang kedua ialah boleh dapat stroke kalau terkena pada kita punya otak lah kan, saluran arteri pada otak, dan semestinya boleh dapat serangan jantung. Oh, maksudnya yang kuning-kuning tu, cikgu, lemak lah, cikgu. Betul, pandai. Oh. Yang warna kuning-kuning ni sebenarnya ialah lemak, atau lebih tepat lagi ialah kolesterol. Ai, takutnya. Jangan makan lemak Akmal. Ya. Sedikit saja dalam menu kita. Ini apa pula, cikgu? Seterusnya kita dah belajar, mesti kita ada uji minda. Okey. Okey. Jadi kita main pop quiz Akmal. Cantik. Ada Akmal sudah bersedia? Ya, saya sudah. Pop quiz kita yang pertama, soalannya. Bahan X diperlukan oleh badan untuk pembentukan membran sel dan sintesis jus empedu dan juga hormon seks. Apakah bahan tersebut? Semestinya kalau dah bermula daripada huruf K, hujungnya L, kolesterol. Kacau. Hebat Akmal ni. Ya. Soalan yang kedua. Are you ready? Yes. Okey, karang hempedu yang tersumbat pada salur hempedu akan menyebabkan seorang itu mendapat sejenis penyakit kekuningan. Apakah penyakit tersebut, Akmal? Ya, Jaundis, jaundice, cikgu. Ya, saya tolong eja untuk cikgu. Betul, pandai. So Jaundis, jaundice. Okey, Akmal. Ya. Kita beralih ke soalan yang terakhir untuk uji minda kita. Tepulah, cikgu. Dah tepu dah ke? Dah tepu, cikgu. Jangan Akmal. Jangan Akmal. Kita ada banyak lagi soalan depan ni. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang terakhir. Iaitu kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen. Lumen itu adalah lubang pada arteri kita. Menjadi semakin sempit. Apakah nama penyakit itu? Tolong Akmal ejakan. Cikgu, Yes. saya minta maaf lah, cikgu. Ya. Kalau saya sebut cikgu eja, boleh ke, cikgu? Okey, disebabkan Akmal adalah murid kesayangan saya, Cantik. saya bantu Akmal. Okey, jawapan dia tadi saya nak sebut pun susah. Okey. Tapi saya cuba. Okey, saya Iaitu dengar. aterosklerosis. Saya bagi 50-50, 50-50 lah Akmal. Okey. Sebenarnya Sebenarnya lah aterosklerosis. Aterosklerosis. Atero ni sebenarnya Akmal dia ambil perkataan arteri. Arteri yang menjadi sempit. Jadi aterosklerosis. Lagi sekali Akmal. Aterosklerosis. Betul, pandai Akmal. Jadi kalau Akmal semua dah betul, biasa 1 poin untuk papan ganjaran Akmal. Ya, cikgu. 1 pun 1 lah. Yang penting kita bersyukur, cikgu. Ya, betul. Baik, Pandai. saya pasti murid semua nak belajar lagi, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Mendengar Atas.